Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Ahmad Najmi Nasruddin dalam MyDoF News edisi Ogos 2021. Jabatan Perikanan Malaysia mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob atas pelantikan beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Pelantikan tersebut telah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah pada Jumaat lalu selepas mesyuarat Majlis Raja-Raja diadakan di Istana Negara. Kita kembali ke berita perikanan. Mantan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi telah menyempurnakan simbolik penyerahan program Maafi Prihatin CSR Rakan Strategik Jabatan Perikanan Malaysia di Pekarangan Wisma Tani Putrajaya pada 12 Ogos 2021. Seramai 6 wakil daripada 11 Rakan Strategik Jabatan Perikanan Malaysia telah hadir menyerahkan bakul makanan kepada mantan Wabi Menteri sebagai simbolik sumbangan terhadap program Maafi Prihatin yang dianggarkan bernilai RM34,500. Program Maafi Prihatin ini dirancang khususnya untuk membantu golongan sasar yang terkesan akibat pandemik COVID-19 di samping menghargai pengorbanan petugas barisan hadapan yang telah betul lumus memerangi pandemik tersebut. Turut hadir sama dalam majlis tersebut, mantan Timbalan Menteri Maafi 1 yang berusaha Datuk Seri Haji Ahmad bin Hamzah, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Maafi, Datuk Badrul Hisham bin Muhammad, Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Malaysia, Encik Ahmad Tarmizi bin Ramli dan Timbalan Ketua Pengarah Perikanan Pembangunan, Encik Muhammad Mokhtar bin Mahmud. Dalam menjayakan program Maafi Prihatin, Jabatan Perikanan Negeri Sembilan telah mendapat sumbangan sebanyak 100 bakul keperluan makanan harian kepada individu yang terkesan bermula awal Ogos 2021 di beberapa daerah. Program Maafi Prihatin ini merupakan program yang keempat dan kali ini penyerahan bakul makanan diadakan secara pandu lalu di Port Dickson pada 19 Ogos 2021 yang disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Badrul Hisham bin Muhammad, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Maafi bersama Ketua Pengarah Perikanan Yang Berbahagia Encik Ahmad Tarmizi bin Ramli. Seramai 46 orang telah menerima sumbangan bakul makanan yang merupakan daripada keluarga nelayan tradisional. Sumbangan tersebut merupakan hasil daripada pemberian 9 syarikat aquakultur udang marine Port Dickson yang dianggarkan bernilai RM5,000. Program Maafi Prihatin ini akan diteruskan di daerah Jelebu, Kuala Pilah dan Jempol. Lawatan beliau diteruskan lagi ke projek Tanakan Latok yang diusahakan oleh syarikat Gamai Sdn Berhad di Kampung Kuala Lukut, Port Dickson. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Malaysia Yang Berbahagia Encik Ahmad Tarmizi bin Ramli menjelaskan bahawa tahun ini pihak DOF telah memperuntukkan kira-kira RM147,000 kepada pengusaha ini melalui peruntukan bantuan speks aquakultur dan program pemerkasaan industri rupai laut negara. Sumbangan peruntukan itu berupa input peralatan seperti tangki fiber, solar panel, blower, pam dan set pembungkusan bagi memperkembangkan lagi projek Tanakan Latok yang merupakan projek pertama di Negeri Sembilan. Projek Tanakan Latok ini dilakukan di dalam tangki semen yang telah mula diusahakan sejak tahun 2019 oleh Puan Fatimah binti Saleh yang merupakan dari syarikat Gamai Sdn Berhad. Menurut beliau, benih latok ini diimport dari Thailand dan ia mudah berkembang biak di dalam tangki air masin sehingga mampu mengeluarkan untuk pasaran. Latok merupakan menu istimewa di 2 buah restorannya di Kuala Lumpur dan turut dibekalkan kepada ejen serta pengedar untuk dipasarkan. Tanakan latok mengambil masa 30 hingga 45 hari untuk satu kitaran dan ia boleh dijual dengan harga sehingga RM50 sekilogram. Jabatan Perikanan Malaysia telah melancarkan program pengukuhan norma produktiviti dan metodologi pengutipan data aquakultur serta melancarkan buku prosedur operasi standard SOP pengutipan data aquakultur dan panduan penggunaan modul SMPP aquakultur pada tahun 2021 pada 17 Ogos yang lalu. Program tersebut telah dilakukan secara atas talian dan dirasmikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Malaysia Yang Berbahagia Encik Ahmad Tarmizi bin Ramli dan disaksikan oleh seluruh warga jabatan. Menurut beliau, Jabatan Perikanan Malaysia DOF telah menggariskan 3 matlamat di bawah RMK 12 yang merangkumi 5 tahun pelaksanaannya. Di mana yang pertama, pihak DOF akan memastikan bekalan makanan ikan mencukupi, mampu milik dan selamat dimakan. Kedua, memperkukuhkan kelestarian sumber perikanan dan yang ketiga, meningkatkan sumbangan sektor perikanan kepada ekonomi negara. Manakala di peringkat negeri, Encik Ahmad Tarmizi berharap mesyuarat pengurusan data aquakultur dapat diadakan secara berkala supaya setiap isu berkaitan di negeri dapat dikenal pasti di peringkat awal dan diatasi dengan segera. Menurut beliau lagi, melalui pengutipan data ini dapat memastikan pihak jabatan untuk menganalisa maklumat yang berkualiti bagi merancang pelbagai dasar jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang dalam memandu perancangan dan hala tuju pembangunan aquakultur negara. Sebanyak 10 unit tukun tiruan kubur juvenil penghalang pukat tunda telah selamat dilabuhkan di perairan 4.5 batu nautika dari pantai Kampung Ceruk Paloh, Kuantan, Pahang pada 16 Ogos 2021. Program pelabuhan tukun tersebut telah disempurnakan oleh Datuk Bandar Kuantan Yang Hormat Datuk Hamdan bin Hussein bersama Yang Berbahagia Pengarah Perikanan Negeri Pahang Encik Abdullah bin Jaafar.
Turut hadir sama pada program tersebut adalah Pengurus Besar Pelancongan Negeri Pahang, Encik Kamaruddin bin Ibrahim, Dekan Kuliah Sains UIA, Profesor Dr. Syahbudin bin Saad, Pakar Teknikal Jabatan Perikanan Malaysia, Pengarah ISMAT dan bahagian kejuruteraan DOF. Pendapatan tokoh ini dijangka akan merancangkan aktiviti perikanan rekreasi perairan laut pantai Kampung Ceruk Paloh seiring terhadap pembangunan ekopelancongan Bandaraya Kuantan pada masa akan datang. Sebanyak 80 unit unjam berjaya dilaburkan di perairan Besut Terengganu pada 17 Ogos 2021. Program tersebut telah dilaksanakan oleh Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Makanan, Peladangan, Komoditi dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Terengganu Yang Berhormat Dr. Azman bin Ibrahim. Kerajaan Negeri Terengganu telah memperuntukkan sebanyak RM160,000 bagi membina dan melaburkan unjam di seluruh daerah sempena Tahun Pertanian Negeri Terengganu 2021. Program penyerahan dan kerja-kerja melabur unjam ini telah dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan 30 orang nelayan di sekitar antara 5.0 batu nautika dari Kuala Besut dan 2.1 batu nautika dari Pulau Perhentian. Program tersebut akan memberi manfaat kepada lebih 50 orang nelayan, antaranya MyKP Kampung Nail, MyKP Kampung Lampu dan komuniti Pulau Perhentian. Seramai 3 orang lelaki warga tempatan telah ditahan dalam satu operasi pemantauan yang telah dijalankan oleh Cawangan Pelindungan Sumber CPS Pelabuhan Kelang di sekitar perairan Jeram, Kuala Selangor pada 17 Ogos 2021. Operasi dijalankan bersama 5 orang anggota CPS Jabatan Perikanan Negeri Selangor mendapati sebuah vesel bernombor pendaftaran PKFA 9652 yang berpangkalan di Pulau Ketam telah ditahan pada kedudukan 3.79 batu nautika dari pantai Jeram. Hasil pemeriksaan terhadap vesel tersebut mendapati 100 kg hasil tangkapan pelbagai spesies telah dirampas. Selain itu, seunit pukat tunda, 2 unit papan tunda dan 2 unit tali tunda telah disita dan dibawa ke Pusat Tahanan Vesel Kuala Selangor untuk tindakan lanjut. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM3,500 dan digantung lesen selama 1 tahun. Seekor penyu agar berjaya dikesan di pantai Batu Buruk pada 17 Ogos 2021 selepas lebih sedekad tidak kelihatan spesies tersebut. Penyu agar betina seberat kira-kira 100 kg tersebut dilihat mendarat di pantai Perenginan berhampiran Hotel Piramula pada jam 6.50 petang. Menurut seorang saksi yang merupakan pengarah Politeknik Besut, Cik Mokhtar Bakar menjelaskan bahawa beliau teruja melihat kelibat seekor penyu agar betina yang mendarat sewaktu beliau sedang beriadah di kawasan pesisir pantai tersebut. Menurut beliau, penyu agar tersebut dilihat sedang naik secara perlahan menuju ke arah pantai dengan mengibas kedua-dua sayapnya sebelum mengorek pasir untuk bertelur. Menurut beliau, faktor kebersihan pantai yang semakin bersih dan tenang tanpa kehadiran pengunjung, ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah mendorong haiwan tersebut untuk kembali bertelur. Pihak Jabatan Perikanan Malaysia mengucapkan syabas dan terima kasih kepada badan bukan kerajaan NGO dan orang awam atas keprihatinan terhadap spesies tersebut. Sebelum saya akhiri laporan saya, jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Saya Ahmad Najmi Nasruddin. Assalamualaikum dan salam hormat.